Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton pentaksiran Bilik Darjah bersama saya, Nisa K. Dan hari ini kita nak berkongsi dengan lebih lanjut tentang apa itu pentaksiran Bilik Darjah atau PBD, bagaimana ia dijalankan dan mungkin memberi pencerahan kepada kedua-dua guru serta murid. Siapa agaknya guru penyampai kita hari ini? Jom kita berkenalan dengan beliau. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang, terima kasih. Cikgu Mat Arifin mesra dikenali sebagai Cikgu Mat, ya? Ya, Cikgu Mat. Baiklah, hari ini Cikgu Mat, kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Rosyahidah Zulkifli dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Baiklah, saya pasti ramai sudah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing kerana hari ini kita akan berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan pentaksiran Bilik Darjah atau PBD dalam bahasa Melayu bagi sekolah rendah. Baiklah, Cikgu Mat, bersedia? Bersedia, Jom terima kasih. kita mulakan. Silakan, Cikgu. Selamat sejahtera kepada kawan-kawan. Hari ini saya nak mengupas tentang pentafsiran Bilik Darjah, iaitu PBD. Berarti pelaksanaan itu mestilah berlaku dalam Bilik Darjah. Baik. Pengenalan PBD dulu. Baik. Sebelum kita nak pergi jauh, kita bedah dulu apa itu PBD. Apa itu pentafsiran Bilik Darjah? Yang pertama, pentafsiran Bilik Darjah ini mesti berlaku secara berterusan dalam proses PDP kita. Apabila cikgu itu mengajar di dalam kelas, maka proses PBD itu berlaku. Selain itu, PBD bukan untuk membandingkan antara murid A dengan murid B. Baik. Tidak ada perbandingan. Contoh apabila murid itu mendapat tahap penguasaan 4 dengan tahap penguasaan 5, tidak perlu dibandingkan. Dan yang seterusnya, tujuan PBD untuk membantu dalam perkembangan pembelajaran murid. Contohnya apabila murid itu tidak dapat menguasai, guru boleh membantu atau guru boleh mengubah strategi supaya murid itu dapat menguasai kemahiran tersebut. Dan akhir sekali, yang penting dalam bedah tentang PBD ini, tujuannya untuk membantu guru. Jika dulu kita kadang-kadang terlepas pandang murid-murid sebab kita nak murid itu berjaya dalam peperiksaan. Tetapi apabila sekarang, PBD kita dapat mengesan dari setiap standard pembelajaran itu. Baik. Itu tentang bedah. Bedah. Apa itu PBD? PBD. Baik. Kita lihat seterusnya. PBD ini baik. Baik kepada siapa? Baik kepada murid dan baik juga kepada guru. Membezakan apabila kita berorientasikan peperiksaan. Apa kebaikannya? Yang pertama, dapat membantu guru supaya kritis dan kreatif semasa melaksanakan PBD. Selain itu, guru juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid di dalam kelas. Kadang-kadang kita tak tahu murid itu pandai dalam sesuatu. Mungkin dia pandai dalam bercerita. Dengan menggunakan kemahiran bercerita, guru dapat mengesan kemahiran murid itu. Baik. Seterusnya, kita hendak murid-murid ini diterapkan nilai murni. Walaupun murid itu berjaya, contoh dalam peperiksaan dapat 6A, 7A, tetapi tidak ada nilai, tidak berguna. Kita tidak mahu murid-murid ini keluar nanti nilainya tiada. Tapi dalam PBD, pentafsiran Bilik Darjah ini, nilai perlu diutamakan untuk murid itu menguasai atau mendapat kemahiran atau TP yang terbaik. Baik. Perkara penting, untuk melaksanakan PBD, para guru termasuk saya, mestilah memahami DSKP. Baik. Sebab dalam DSKP itu ada apa? Dalam DSKP itu ada standard kandungan. Selalunya kita keliru. Standard kandungan ini perlu dikuasai oleh murid apabila murid itu telah berjaya. Contoh darjah 1 sampai darjah 6. Kita hendak murid itu, saya ambil 2.1, iaitu asas membaca.
dan memahami. Murid sampai darjah 6, sekurang-kurangnya murid itu dapat menguasai membaca dan memahami perkara yang dibaca. Dalam melaksanakan pentafsiran bilik darjah, guru perlulah memahami standard pembelajaran. Dari standard pembelajaran ini, guru-guru perlu melihat perkembangan setiap murid itu. Kita lihat contoh saya bagi 2.11 membaca, memahami ayat. Murid itu berjaya tak? Selepas itu kita akan pergi 2.21 membaca, menaakul. Selepas itu kita pergi kepada 2.31 iaitu membaca, mengapresiasi bahan sastra dan bukan sastra. Murid itu berjaya atau tidak berjaya? Kita perlu melihat perkembangan. Baik. Setiap standard pembelajaran itu barulah kita memberikan standard prestasi iaitu TP, tahap penguasaan. Baik. Dalam DSKP juga ada standard prestasi. Dalam standard prestasi ini satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan semasa di dalam kelas atau selepas murid itu keluar dari alam persekolahan. Baik. Bagaimana PBD dilaksanakan? Pentafsiran bilik darjah dilaksanakan di dalam kelas. Kita lihat. PBD boleh dilaksanakan secara formatif. Satu lagi, PBD boleh dilaksanakan secara sumatif. Baik. Bagaimana itu formatif dilaksanakan? Formatif dilaksanakan di dalam kelas. Apabila guru mengajar, contohnya apabila guru mengajar kemahiran 1.3 bercerita, murid-murid dapat dinilai semasa murid itu bercerita berdasarkan standard pembelajaran tersebut. Selain itu, dalam PBD, pentafsiran bilik darjah, ada juga pentafsiran sumatif. Pentafsiran sumatif ini dilaksanakan selepas beberapa unit ataupun beberapa tema selepas guru-guru mengajar. Boleh dilaksanakan secara sistematik. Baik. Apabila kita melihat PBD dilaksanakan, perkara penting para guru perlu kuasai iaitu standard prestasi setiap mata pelajaran ataupun bahasa Melayu. Saya bagi contoh ini standard prestasi kemahiran membaca tahun 5. Boleh di sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan. Baik. Saya ambil contoh darjah 5 ini ada sangat terhad. Terhad memuaskan. Apa itu sangat terhad? Sangat terhad itu murid dapat membaca, memahami kandungan pada tahap sangat terhad. Selalunya perkara inilah menjadi kerisauan pada guru. Baik. Guru A, guru B tidak dapat meletakkan tahap sangat terhad itu sama. Maka berlakulah antara guru itu tidak berpuas hati. Baik. Selain itu, kita lihat pada tahap 2 iaitu tahap terhad. Di sini pun murid itu membaca, memahami kandungan pada tahap terhad. Bagaimana kita nak tahu apa itu tahap terhad? Seterusnya tentang tahap memuaskan. Selalu guru-guru diminta supaya murid-murid dapat menguasai standard pembelajaran atau standard prestasi ini pada tahap memuaskan. Harapan. Tapi kalau tiada, janganlah susah hati. Baik. Seterusnya, kita ada standard prestasi pada tahap 4, tahap 5 dan tahap 6. Dalam standard prestasi itu tercatat pada tahap kukuh untuk tahap penguasaan 4. Tahap 5 pula iaitu tahap terperinci. Dan cemerlang, tahap penguasaan cemerlang. Cemerlang itu tahap terperinci, konsisten dan satu yang selalu menjadi pegangan guru iaitu menjadi model teladan. Ataupun ada guru mengatakan suri teladan. Paling mudah yang kita guna ialah guru kecil yang dapat membantu guru dalam standard pelajaran ataupun tahap penguasaan di dalam kelas itu.
Dia dapat membantu guru, mengajar guru. Selalunya murid-murid macam ini habis awal. Ya. Murid ini terlebih pandai. Inilah murid yang cemerlang. Baiklah. Sekarang ni kita dah tahu dengan lebih lanjut apa itu PBD, pentaksiran bilik darjah secara formatif, secara sumatif dan sebagainya serta standard prestasi kemahiran murid-murid telah pun diberikan contoh oleh Cikgu Mat. Kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke pentaksiran bilik darjah di Didik TV KPM. Didik TV KPM.